أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hormati Tuan Imam Tengkuasa Surau, amalan kita ini amalan yang soleh yang akan memberatkan timbangan kita esok di akhirat, insyaAllah. Adapun disebut dalam kitab ini, wahai saudaraku, hendaklah anda mengisi waktu-waktumu itu dengan tugas-tugas ibadat, sehingga tiada berlalu suatu saat dari malam ataupun siang melainkan ada suatu tugas kebaikan yang diisikan padanya, dan dengan itu akan nampaklah berkat waktu-waktu itu dan berhasil faedah bagi umurmu, dan seterusnya akan berkekalan keinginan hati untuk bertaat kepada Allah. Maka hendaklah sesudah itu anda tetapkan pula waktu-waktu yang lain untuk memenuhi adat kebiasaanmu, seperti makan, minum, keluar mencari sara hidup. Ketahuilah bahwasanya tiada tercapai suatu perkara bila ada yang dicuaikan, dan tiada akan teratur suatu urusan bila ada yang dilalaikan. Jadi dalam kitab ini ulama memberi pesanan, iaitu pesanan kepada kita ini untuk menentukan waktu yang khusus dalam kita melakukan ibadat kepada Allah. Sebagaimana waktu yang khusus untuk kita mencari sara hidup, ada waktu yang khusus untuk kita berehat, mestilah juga di sana terdapat waktu yang khusus untuk kita melakukan tugas-tugas ibadat. Mesti ada waktu yang ditentukan untuk kita ni melakukan munajat kepada Allah. Bahkan waktu yang khusus ini diletakkan nombor satu, priority. Barulah yang lain-lain, tugas-tugas yang perkara-perkara yang lain disusuli dengan selepas waktu yang kita tentukan untuk ibadat. Supaya apa? Supaya masa kita itu tidak berlalu dengan kosong, tanpa ada suatu hari, satu waktu yang kita buat untuk kita beribadat kepada Allah. Dalam kesibukan kita di dunia ini, kita ni kena susun satu hari lah. Daripada 24 jam itu, ada waktu yang khusus untuk kita duduk sekejap, untuk kita buat satu amalan yang khusus berkaitan dengan ibadat. Sama ada wirid, sama ada membaca Al-Quran, sama ada kita buat solat sunat, sama ada kita berzikir, ataupun apa sahaja yang khusus untuk ibadat. Kalau kita tidak buat begitu, maka kita ini akan melalaikan dia.
Dan orang yang berjaya menentukan waktu itu, kata ulama, ialah orang yang berjaya mengisi masanya dengan keberkatan dan mendatangkan faedah pada umur dia. Sebagaimana kita tentukan waktu kita untuk berehat, begitu juga kita ada waktu khusus untuk ibadat. Maknanya selain daripada 5 waktu tu, selain daripada 5 waktu ini, ada waktu yang lain pula khusus, yang kita tentukan untuk kita duduk sekejap, umpamanya berwirid. Tak kira lah waktu bila pun, waktu yang sesuai bagi diri masing-masing. Kalau kita sesuai waktu selepas subuh, selepas subuh. Kalau sesuai waktu sebelum subuh, maka sebelum subuh, ataupun di antara maghrib dan isyak. Jadi bermakna kita, setiap diri kita ini mesti ada satu waktu yang khusus yang kita isi dengan tugas-tugas ibadat selain daripada 5 waktu itu. Kena isi kan, kena cari peluang itu. Kalau tidak, kita akan terus melalaikan peluang 24 jam sehari itu untuk kita buat yang lain daripada 5 waktu solat, tak ditambahnya. Maka kita ini akan melepaskan masa berlalu begitu sahaja. Kita akan membiarkan masa berlalu tanpa diisi dengan amalan. Sebab itulah masa ini umpama pedang. Hukama kata, masa itu umpama pedang. Sekiranya kita tidak menggunakan pedang untuk memotong pedang, kita tidak menggunakan pedang itu memotong, nescaya dia akan potong kita. Kalau kita tak guna pedang, tak pegang di bahagian ulu pedang itu untuk memotong sesuatu, kemungkinan tersilap-silap kita sendiri akan terpotong daripada pedang itu. Pedang itu dia bergerak, dia boleh mencederakan. Kalau kita tak pegang hulu dia untuk kontrol pedang itu, kemungkinan kita akan tercedera dengan pedang itu. Kita tak kontrol dia, kata hukama. Jadi masa kita 24 jam sehari ini mestilah diisi di antaranya. Kalau tak boleh isi sepenuhnya, selain daripada adat kebiasaan yang kita buat itu, seperti kerja mencari rezeki, beriadah bersama dengan keluarga, tapi mestilah juga kita ada suatu waktu yang khusus untuk kita ini berwirid umpamanya. Kena ada waktu yang khusus untuk kita duduk sekejap untuk tempat kita tu di rumah kita. Di rumah kita ni, kalau kita ada tentukan waktu, ada tempat yang khusus untuk makan, kita ada tempat khusus untuk kita tidur, kita ada tempat khusus untuk kita makan, untuk kita berehat, untuk tetamu, mestilah kita usahakan satu tempat yang khusus untuk kita munajat. Duduk ada satu sudut di ruang rumah kita ni untuk kita munajat, untuk kita baca Quran, untuk kita qiyam. Mesti diusahakan. Kalau tidak, maknanya kita tidak ada mood. Orang tak ada mood tu, tidak ada syekh dia untuk beribadat tu. Sebagaimana kita tentukan masa untuk kita makan, tempat makan, kita tentukan masa untuk kita berehat di tempat berehat di rumah kita. Begitulah juga tempat ibadat dan masa ibadat, ruang untuk diri kita khusus. Jangan dibiarkan 24 jam itu kosong. Oleh sebab itulah ada satu hadis Nabi sebut bahawa di hari kiamat esok, masa kita ni akan ditayangkan amalan, umur kita ni akan ditayangkan amalan mengikut masa. Satu hari 24